Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azan Jahan bin Jamaluddin. Nombor matrik 19BI020041. Baik, insya-Allah untuk pembentangan ICT dalam Al-Quran dan As-Sunnah, saya memilih untuk membentangkan kepada antum semua mengenai Islam Web. Itu pembahagian yang pertama lah, iaitu Islam Web. InsyaAllah ini adalah laman web Islam Web. Baik, insyaAllah tanpa saya membuang masa, saya akan teruskan kepada amanah-amanah yang telah ditugaskan oleh Ustazah, iaitu untuk yang pertama kita perlu mencari cara tunjukkan untuk tahrish hadis. Baik, insyaAllah kita pergi kepada Al-Maktabah untuk mencari kitab-kitab ataupun buku-buku lah, dan kita pilih Aqsamul Maktabah, maksudnya pembahagian dalam buku-buku tu maksudnya adalah topik-topik tertentu. Jadi kita pilih mutunul hadis, jadi sebab kita ingin mencari matan hadis, dan kita pergi kepada bahsu fi kitab. Kita tulis hadis yang telah diamanahkan, iaitu al-ridha'ah, tahrimu ma tahrimu al-wiladah. So insyaAllah ini adalah hadis-hadis yang ada di perkataan tersebut. Ada 45 hadis yang berkaitan tu. Baik, insyaAllah saya memilih hadis yang daripada kitab Sahih Bukhari di dalam Kitabun Nikah, Babun Nikah, Babu wa ummahatukum allati arda'nakum wa yahrimu, dan sebagainya. InsyaAllah kita tekan untuk melihat hadis tersebut. Baik, jadi di sini kita akan terlihat adalah nombor hadis itu 481 dan sebagainya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab nikah, babu wa ummahatukum allati arda'nakum wa yahrim min ar-rida'ah ma yahrimu minan nisa. Baik, insyaAllah. Jadi untuk yang kedua, tunjukkan tarjimatul alam, mana-mana perawi, insyaAllah. Jadi inilah tarjimatul alam, iaitu biodata penulis, perawi. Jadi saya memilih untuk Abdullah bin Abi Bakar. Jadi inilah sedikit sebanyak biodata tentang Abdullah bin Abi Bakar, waladuhu Abdullah ibn Abu Bakr bin Muhammad, dan sebagainya. InsyaAllah ini adalah biodata beliau. Inilah. Baik, seterusnya tunjukkan satu hadis dari Sunan Tirmizi, Babu al-Witir, bab maja'a fi salati hajat. InsyaAllah kita pergi sama je, pergi kepada Al-Maktabah. Lepas tu kita turun, kita pergi pilih kepada mutunul hadis juga, dan kita type di sini sebab kita ingin mencari kitab tersebut. Jadi kita tulis Sunan At-Tirmizi. Tekan dia. Jadi insyaAllah kita kena cari bab maja'a fi salati hajat. Kita pergi kepada Abwabul Al-Bid ini, dan kita turun sikit, cari bab maja'a fi salati al-hajat. Ini insyaAllah. Jadi kita akan nampak dia berada di muka surat berapa? 344. Jadi ini adalah contoh hadis di dalam bab maja'a fi solat ni lah, iaitu mana? Inilah hadis tersebut. Kita boleh pilih ardun taklidi dan ardun kiasi. Kiasi ni di dekat tepi. So ini salah satu hadis. Ini juga ini dah masuk hadis lain, sebab ni dalam bab maja'a fi salat istikharah. So inilah hadisnya. InsyaAllah seterusnya, buka mana-mana kitab, tunjukkan cara untuk melihat maklumat berkaitan kitab tersebut. Baik, seperti biasa, pergi kepada Al-Maktabah, mana-mana kitab. Jadi insyaAllah kita menggunakan mutun hadis juga. Kita pilihlah salah satu
kitab, tapi saya memilih untuk mencari Sahih Bukhari ataupun Sahih Bukhari. Cara untuk melihat maklumat berkaitan dengan kitab di sini. Jadi kalau kita masuk-masuk terus keluar hadis lah, keluar permulaan. Jadi macam mana nak tengok? Kita nampak kan nama ni, kita tekan di sini. So kita nampaklah maklumat berkenaan kitab, iaitu siapa penulis dia, bila dipengeluarkan, siapa, di mana dia diterbitkan dan sebagainya, dan berapa juzuk, insya-Allah. Dan ini adalah kategori dia, kategori di bawah bab matwinul hadis. InsyaAllah yang terakhir untuk bahagian pembentangan saya yang pertama, iaitu nyatakan dua kelebihan dan keistimewaan laman web ini. Baik, apa yang saya rasa adalah kelebihan mengenai Islam web sendiri adalah yang pertama, dia mengandungi kuliah-kuliah yang mana kita boleh download. Kalau as-sautiyat ni maksudnya macam audio-audio. Jadi contoh kita mencari berkaitan dengan fatwa ke apa, insya-Allah akan ada. Macam contoh dekat sini kita kena mandi dan sebagainya, kita boleh download audio ini dan kita boleh dengar. Jadi itu adalah satu kelebihan laman web ini. Dan yang kedua, dia ada untuk kanak-kanak. Maka laman web ini bukanlah untuk pelajar yang pelajar yang tinggi-tinggi. Untuk kanak-kanak permulaan pun ada bahagian dia. Sangat-sangat menarik. Macam yang ni menceritakan tentang akhlak. InsyaAllah. InsyaAllah itu saja untuk part yang pertama. Kita akan sambung kepada pembahagian yang kedua, iaitu sunnah online. InsyaAllah. Baik, insyaAllah untuk yang kedua saya memilih untuk menerangkan sunnah online ini. Sunnah online adalah satu laman web yang mana mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Di sini insyaAllah tak ada kitab tafsir dan sebagainya. Kebanyakannya semua berkaitan dengan hadis lah. Dia akan memudahkan untuk mentahrish hadis. Jadi insyaAllah untuk pembahagian yang pertama dalam sunnah online ini, terdapat 4 tugasan yang di dalam pembahagian pertama yang Ustazah berikan, iaitu menggunakan bahsun sorfi. Jadi sahabat-sahabat, bahsun sorfi terdapat di bahagian ini. Bahsun sorfi. Maka ini adalah bahsun sorfi. Butang bahsun sorfi kita perlu tekan. Apa tu bahsun sorfi, sahabat-sahabat? Bahsun sorfi adalah butang untuk pencarian yang lebih terperinci. Jadi di sini setelah kita tekan, kita akan lihat ada al-bahsun fi, tartibu kalimat, naung bahsun, mahlul al-bahsun dan sebagainya. Jadi insya-Allah hadis yang telah diamanahkan untuk mencari untuk kita cari adalah al-ba'u man kunna fihi kana munafiqan. Jadi hadis ni contoh butang di sini kita boleh lihat bahsun fi, maksudnya kita nak matan hadis ataupun kita nak bab hadis itu, kita nak kalimat itu bagaimana, secara bergabung-gabung ataupun tidak, secara terpecah-pecah, dan kita boleh pilih kita nak daripada kitab mana, kitab sahih, kitab sunan, dan kita perlulah tekan kepada bahsun dan kita tunggu sebentar untuk melihat berapa banyak hadis berkenaan al-ba'u man kunna fihi kana munafiqan. Terdapat 30 hasil pencarian. Jadi daripada situ kita boleh lihatlah daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya untuk melakukan pentakhrijan hadis. Baik. Seterusnya untuk kedua, mencari latar belakang perawi hadis. Inilah. Maka saya memilih matan hadis daripada Sahih Bukhari, Kitabul Iman, Babul Alamatul Munafiq. Baik. Ini adalah matan hadis. Baik. Di sini tidak ada perawi hadis. Maka bagaimana untuk mencarinya? Kita perlulah menekan kepada al-hadisun kamilan. Barulah keluar nama-nama perawi hadis tersebut. Baik, untuk mencari latar belakang hadis tersebut, kita perlu tekan kepada nama perawi tersebut. Contoh saya memilih Abdullah bin Amri. Maka keluarlah latar belakang Abdullah bin Amru. Keluarlah nama, berapa banyak yang diriwayatkan dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, untuk seterusnya, kata-kata ulama berkaitan perawi tersebut. Contoh perawi yang kita pilih Abdullah bin Amru. Nak cari kata-kata ulama, scroll lah ke bawah sedikit dan kita akan nampak
aqwalul ulama, iaitu kata-kata ulama mengenai Abdullah bin Amr. Jadi Ibnu Hajar fil Takrib menyatakan bahawa dia adalah sahabi. Baik, insyaAllah. Dan untuk pembahagian yang pertama, iaitu hadis ini, Ustazah menyuruh kami untuk menerangkan, mencari syuruh hadis. Jadi di sini ada 3 butang dan perlulah pilih syuruh hadis untuk mengetahui syarah hadis tersebut. Tapi sayang sebukali sayang, berlaku error maka tidak dapat ditunjukkan. Maka seterusnya kita sambung kepada seterusnya, iaitu yang ketiga, iaitu yang kedua. Ustazah menyuruh untuk mencari hadis berkenaan Aisyah. Baik. Jadi untuk carinya kita pergi kepada Faharis dan kita pilih kepada riwayat Ruah dan kita carilah nama Aisyah. Baik. Maka kita boleh lihat di sini berapa banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah. Dan kita untuk hadis, untuk melihat hadis kita perlulah tekan nama beliau, maka keluarlah hadis-hadis tersebut. So ini salah satu contoh hadisnya. Ini daripada inilah Sahih Bukhari, insya-Allah. Baik, untuk pembahagian yang ketiga untuk sonar online, Ustazah meminta untuk kami tunjukkan di mana hadis berkaitan akidah dan juga berkaitan zuhud. Baik, insya-Allah kita pergi pada taksim maudu'i. Taksim maudu'i di bawahnya maksudnya pembahagian pembahagian hadis secara dalam tajuk-tajuk dia lah. Jadi untuk yang pertama, akidah. Kita tekan saja akidah dan kita akan nampak Kitabul Aqidah. Tekan Kitabul Aqidah dan di sini kita boleh nampak kitab akidah, di dalamnya ada Islam, iman. Pilih satu iaitu Al-Islam dan terdapat banyak lagi bab di bawahnya iaitu ana memilih arkanul Islam, dan kita pilih satu bunyan Islam alal khamsin. Terdapat banyak juga dan kita tekan lagi, contoh kita tekan solat. Maka keluarlah hadis berkaitan akidah di dalam Kitabul Aqidah, di dalam bab Islam, di dalam rukun Islam, di dalam hadis bunyan Islam berkenaan solat. Jadi ini adalah hadisnya. Dan seterusnya untuk zuhud pula sama, kita tekan taksimul maudu'i, pergi kepada az-zuhud war-raqa'iq. Kitab zuhud war-raqa'iq, kita pilih ta'rifuz zuhud. Maka ini adalah hadis berkenaan takrif zuhud di dalam kitab Az-Zuhud wa Raqa'iq, insya-Allah. Jadi insya-Allah. Dan untuk yang terakhir, Ustazah meminta untuk kami menunjukkan bagaimana membuka kitab Sahih Muslim. Kita pergi kepada ni dan kita pilih kepada kitab. Nampak tak sahabat-sahabat? Di sini kita boleh lihat bahawa kitab-kitab yang ada di dalam laman web inilah, insya-Allah. Jadi ini Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi di dalam Sahih Muslim terdapat banyak bab. Ini adalah bab Kitabul Haid, kitab solah dan sebagainya. InsyaAllah itu sahaja untuk bahagian yang kedua. Baik, insyaAllah Alhamdulillah telah sampai ke pembahagian yang ketiga, iaitu saya memilih untuk menerangkan Durar Al-Saniyah atau lebih dikenali sebagai Durar Net. InsyaAllah Durar Net ialah satu laman web yang mengumpulkan pelbagai ensiklopedia, yang mana kita boleh lihat di sini terdapat ensiklopedia mengenai tafsir, ensiklopedia mengenai hadis, akidah, dan sebagainya lah, akhlak dan sebagainya, insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada pembentangan tugasan yang telah diberikan, iaitu kita perlulah mencari tafsiran surah Al-Baqarah. Baik, kita tekan kepada Al-Mawsu'at Tafsir, iaitu ensiklopedia tafsir. Kita pergi kepada Tusfahu Al-Mawsat. Kita buka ensiklopedia ini, maka kita akan jumpa ensiklopedia yang mana mereka telah bahagikan mengikut surah, maka senang untuk kita cari.
mereka telah membantu kita, maka tak perlu kita tengok muka surat berapa, ayat berapa, tak perlu. Kita perlu tahu surah ayat yang kita cari itu surah apa. InsyaAllah kita akan terus kepada surah Al-Baqarah. Baik, kita buka saja surah Al-Baqarah, kita akan melihat asma surah dan sebagainya. Baik, di sini Ustazah mengamanahkan kami untuk mencari tafsir bagi ayat 8 hingga 20. Baik, di sini kita akan terlihat al-maktu' di sini. Maka di sini mereka telah membahagi-bahagikan ayat-ayat yang sama topik, insya-Allah. Maka kita tekan saja kepada ayat 20 hingga 8 hingga 20. Baik, insya-Allah. Jadi di sinilah kita boleh lihat tafsirul ayat untuk mencari tafsiran ayat. Yang pertama, cari tafsir bagi ayat 8 hingga 20 surah Al-Baqarah. Jadi kita dah masuk kepada pembahagian yang pertama tadi. Terus sahaja kita ke tepi ni, kita akan nampak kotak-kotak kuning ni, kotak-kotak kuning. Maka tekan tafsirul ayat, maka kita boleh lihat tafsiran-tafsiran ayat itu. Macam contoh, ini adalah tafsiran ayat bagi ayat ke-8. Lepas tu tiba-tiba kita pelik, mana dia orang dapat benda-benda ni, kenapa? Macam mana dia orang tahu? Jadi kita tekan hujung ni, kita akan tahu kat mana dia ambil. Yang Zul tafsir Ibn Katsir, dia orang ambil daripada tafsir Ibn Katsir. Baik, seterusnya tunjukkan gharib al-kalimat bagi ayat 8 hingga 20. Di sini juga, di kotak kuning ini terdapat gharib al-kalimat. Gharib al-kalimat inilah, jadi inilah antara gharib al-kalimat, yuhadi'un, maradun, as-sufaha dan sebagainya. Jadi ini adalah gharib al-kalimat. Baik, yang ketiga, satu faedah tarbawiyah bagi ayat 8 hingga 20. Macam mana nak cari fawaid tarbiyah? Di kotak kuning ini juga, maka tekan al-fawaid at-tarbiyah. Maka di sini dia akan adalah dia tunjuk-tunjuk. Maka contoh satu daripada fawaid tarbiyah ialah an mujarrad al-qaul bil lisan la yunfa'ul insan fala budda an yattabi' al-kulbun wal lisan 'ala al-iman. Liqaulihi ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi inilah fawaid tarbawiyah yang ada di dalam ayat 8 hingga 20. Dan yang terakhir, Ustazah mengamanahkan kami untuk menunjukkan maqasid dan maudhu' bagi surah Al-Baqarah. Jadi di atas ini, yang mana kalau kita tekan saja kepada surah Al-Baqarah, kita akan nampak asma surah, fadail surah dan sebagainya. Maka tekan saja maqasid surah, maka kita akan terlihat di situ apa yang maqasid surah ini, min ahamil maqasid, dan di bawahnya maudhu'an as-surah. Maka tak perlu pening-pening sebab semua ada di atas ini. Baik, insya-Allah yang seterusnya kita akan menelusuri ensiklopedia hadis. InsyaAllah kita pergi kepada Durar As-Sanawiyah yang ni. Kita pergi kepada muka dia yang pertama. Kita pergi kepada Al-Mawsu'at Hadis, iaitu ensiklopedia hadis. Baik, yang pertama, berikan martabat bagi hadis-hadis berikut. InsyaAllah, hadis apa? Hadis yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini adalah hadis yang Ustazah suruh mengamanahkan kami untuk cari, insyaAllah. Jadi kita tekan bahasa mutaqaddim. Jadi kita tulis balik tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Jadi kita lihat di bawah ni kita akan ada tarikat al-bahsu nanti dan darjah al-bahsu. Maka kita pilih bahsu mutatabiq, maksudnya ditakkan terpecah-pecah jami'ul hadis, sebab kita tak tahu hadis tu marfu' ke, hadis qudsi ke, kata-kata sahabat ke, dan kita tak tahu pula darjat hadis tu. Jadi kita pilih semua. Maka untuk memudahkan pencarian kita, untuk mengecilkan skop, maka perlulah cari sebegini. 3 bahagian ini perlu ditanda, sahabat-sahabat. Maka kita tekan butang search. Maka terdapat 2 hasil pencarian. Dan di sini Ustazah kata, Ustazah meminta untuk kami menyatakan martabat hadis ini. Maka anda dilihat di sini khulasah hukum adalah martabat hukum hadis, maksudnya hukum hadis tersebut lah. Ni. Inilah dia punya ni hadis. Wa yauman azharu hadisul qarib. Tak pun yang kedua menyatakan hadis ini adalah hadis dhaif, sahabat-sahabat. InsyaAllah kita terus kepada yang kedua, iaitu innallah ini. Dan seperti biasa, kita pergi kepada tariqat bahsu mutatabiq, sebab dia tak stay, sebab nanti dia akan menyukarkan pencarian kita. Baik, kita tekan search. Jadi di sini terdapat 9 hasil pencarian mengenai hadis innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan. Kalau butang tashkil ni macam nak ada hilangkan baris, tadi kan ada baris. Baik, apa martabat hadis ni? Kalau kita tengok, yang pertama ini menyatakan hadis ini hasan, hadis ini hasan, ihtajubi, sebagainya lah. Jadi kita boleh untuk pemakluman semua, Dorar Asaniyah, Dorar Net ni dia tidaklah untuk mentahriz hadis, tetapi untuk mengetahui martabat hadis itu, insyaAllah kita boleh gunakan Dorar Asaniyah ni. Baik, untuk tugasan yang ketiga, Ustazah menyuruh untuk mencari hadis man salaka tariqan, dan kita akan tunjukkan riwayat-riwayat daripada Abu Hurairah. InsyaAllah, seperti biasa kita pergi kepada tarikat bahsun, bahsu mutatabiq, jami' al-hadis, sebab kita nak cari semua hadis tersebut dan kita tak tahu martabat hadis itu, maka kita cari semua. Dan insyaAllah, dan Ustazah menyuruh tunjukkan riwayat-riwayat Abu Hurairah pada hadis man salaka tariqan. Kita scroll sikit ke bawah, terdapat ar-rawi, iaitu Abu Darda dan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ada 8 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai hadis man salaka tariqan ini. Jika dilihat di sini ada di dalam kitab ni tahrish ni Muslim, Ibnu Majah. Maka terdapat 8 lah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai hadis man salaka tariqan ini. Di sini kita dapat lihatlah muka surat berapa, siapa perawi, siapa yang menulis hadis ini dan sebagainya lah. Baik, insyaAllah. Dan yang terakhir untuk pembentangan saya yang Dorar Asaniyah ini, kita pergi balik ke belakang dan kita ingin mencari riwayat-riwayat yang sahih sahaja. Maka kita pergi kepada khulasah hukmun muhaddis. Maka di sini kita akan khulasah hukum ni, kita akan tahulah martabah hadis itu. Maka di sini terdapat 19 hadis yang diletakkan di dalam martabat as-sahih. InsyaAllah. Baik, sekian sahaja pembentangan saya yang dhaif ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT sendiri. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.